Selamat datang ke rancangan Bicara. Beliau, wanita Melayu ketiga menjadi anggota parlimen sejak kemerdekaan Singapura. Dalam bicara kali ini, kami membawa anda mengikuri dan menyurut perjalanan Dr. Intan Azura Mokhtar daripada sebelum sehinggalah beliau sah menjadi seorang AP. Sebelum menceburi politik, Dr. Intan Azura membawa bekal 12 tahun pengalaman sebagai pendidik termasuk menjadi pensyarah di Politeknik Singapura, di Universiti Abu Dhabi dan kini penolong profesor di NIENTU. Ahli akademik berusia 35 tahun ini juga pernah aktif sebagai sukarelawan dalam beberapa badan Melayu seperti di Mendaki dan PPIS selain Persatuan Kanak-Kanak Singapura. Semasa diumumkan sebagai calon PAP, Dr. Intan menyatakan mahu menyumbang kepada bidang pendidikan, isu wanita dan kanak-kanak serta mendampingi pekerja wanita. Saya juga membesar di flat HDB. Saya masih tinggal di sebuah flat HDB. Jadi saya amat memahami keperluan para penduduk. Jadi saya rasa saya adalah sebahagian daripada rakyat jelata. Saya bukannya orang yang duduk di Menara Gading dan tiba-tiba saja turun di kalangan masyarakat. Namun sebelum dipilih ke parlimen, beliau terlebih dahulu perlu melewati gerbang kempen pilihan raya. Apakah pengalaman yang beliau lalui semasa berkempen? Dan kemudiannya, apakah pula perspektif awal beliau selepas diundi menjadi AP? Itulah yang kami bawakan dalam episod malam ini. 好，你好，你好，早安。早安你。可以讲英文吗？我不会不会。不会讲华语是吧？讲华语，对，来，对，这个是我们的新的候选人，叫做 Dr. Intan。 Hello, hello, Mr. Koh. How are you? Good morning. Had your breakfast already? Oh, yes. My name is Intan. I'm part of the PAP Ang Mo Kio GRC team. We hope in the coming elections you support us and that you vote for us. Yes, I will. No worry. How's everything? Fine. Except that I say lack of car park space and Yes. perhaps the road congestion here Yeah. in the morning and evening. Correct. We have worked with LTA to look at the the traffic light timing. Assalamualaikum. Baik. Tak apa. Cukup. Nama saya Intan. Hai, Kakak Dr. siapa? Intan. Mak Aisyah. Aisyah. Yes. Abang tak kerja ni hari? Tidak. Cuti ya. Ha. Okay. Saya dari parti PAP. Saya. Untuk GRC Ang Mo Kio. Okey. Kami 6 orang. Kami harap waktu pilihan raya nanti Cik Aisyah sekeluarga akan beri kami sokongan dan Okey. undi kami. Boleh. Boleh saya tanya, Boleh. what is the PAP policy with regards to disabled people? Because I have been trying to engage the government to allow more things to be done for the disabled. But unfortunately, it's not very positive. I'm not so well versed about I understand. special needs. I yet. I understand. need to find out more. Special before- education. You might want to find out about needs special and special education. Yes, that's Hello, true. sayang. Yeah. How are you? This is Solihin. He's 19. Okay. So he's in between. That's why I say he can go to the AC, but mostly they're old people there. Okay, alright. There are about 100 parents like us, and we write a letter, we write a petition. Jadi ini yang masalah kami sekarang. You know. Mungkin boleh buat berikan saya address email sekali? Okay. Boleh tu. Ini adalah saya kata saya punya keprihatinan Okey. dari segi isu ini. Okay. Terima kasih ya. Terima kasih Cik sama. Aisyah. Terima kasih. Kami harap dapat sokongan anda waktu InsyaAllah. pilihan raya nanti. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima Jaga kasih. diri baik. Okey. Dr. Intan, ini hari ke-7 ya anda berkempen ya. Sudah berapa banyak blok atau rumah anda kunjungi ya? Selama ini daripada hari pertama ya, selepas hari penamaan calon, kami sudah dapat kunjungi lebih kurang 3 suku daripada jumlah keseluruhan blok-blok yang ada di sini. Iaitu Berapa banyak blok? Mungkin dalam 70 blok. Kerana jumlah keseluruhannya adalah 106 blok. Berapa ramai penduduk
Kalau keseluruhannya di Jalan Kayu ini ada lebih kurang 43,000, 44,000 orang penduduk. Jadi kalau 3 suku tu dalam 30,000 orang lah penduduk. Ya. Soalan cepu mas ya, sudah berapa banyak tangan anda salam? Saya pun tak tahu, banyaklah tu. Mungkin 10,000, 15,000, saya pun tak terkira lah. Dan ingin saya tanyakan juga ya, apakah anda pada mulanya merasa keko atau sekarang ini masih rasa keko ya, bersalaman di rumah-rumah ini, rumah flat ya, di pasar, di di tempat-tempat pusat makanan, jumpa makcik-makcik, pakcik-pakcik, apik-apik ya, nyunya-nyunya dan sebagainya. Pada mulanya memang rasa agak kekok sebab saya ni memang seorang yang pemalu. Tapi kemudian setelah menerima bantuan daripada para aktivis akar umbi saya yang mengenalkan diri saya pada mereka, apa salahnya ulur ajalah tangan. Selalunya kalau kita ulurkan tangan, mereka terima. Jadi tak kira lah sama ada makcik, pakcik, apik nyonya ke, ataupun apik jual ikan ke, jual sayur, ulur saja. Pemilik rumah macam saya kena tipu dengan ejen macam awak. Ejen rumah macam saya selalu ditipu oleh pemilik rumah macam awak. So, tak kisahlah kalau bakal suami dia tu tua ke, muda ke. Tak kisah apa? Apa yang kau tunggu? Takut dengan bini you kan? Cerita cakap pasal apa ni? Pasal hubungan kita. Saksikan Bumbung Rabu 9 malam di Suria. Dibawakan oleh Propnex Kamsatu Rohani, ejen yang diyakini. Kuis Bumbung menangi hadiah-hadiah menarik. Hadiah mingguan, voucher Aura Indonesian Massage bernilai $200 setiap satu. Hadiah perdana, sebuah iPad 2 dibawakan oleh Han & Steven Lau Associates dan voucher Aura Indonesian Massage bernilai $375. Untuk hadiah mingguan, jawab soalan A dengan tepat. Untuk hadiah perdana, kumpulkan jawapan bagi soalan B setiap minggu. Hantarkan ke semua jawapan selepas episod ke-8. Untuk maklumat lanjut, lungsuri laman sinmsn.com/Suria. Terdapat usahawan yang lebih gemar berniaga kecil-kecilan seperti di bazar atau dengan kereta sorong. Saya suka sini niaga, saya niaga dalam 4-5 jam je. Pelanggan saya kurang-kurang pun dalam 500-600 orang gitulah. Kami juga dapat berkenal dengan kedai-kedai kecil yang datang untuk melihat koleksi kami dan amat gemar lalu meminta peluang untuk meletakkan barang kami di kedai-kedai mereka. Strategi berniaga tanpa memiliki kedai tetap di Kupas Aset, Rabu 10.30 malam. Kau pun ada kuasa seperti kami, Mati. Saya tahu kawan awak Nora tu Pontianak kan? Jauh di sudut hati awak. Awak tahu awak pernah mencintai saya. Perhatian yang tulus. Saya cuma nak awak ingat yang kita pernah ada hubungan istimewa bersama. Biarkan. Dan cinta yang sejati. Saya cinta kau sampai bila-bila. Kawan. Saksikan bahagian ketiga Ponti Anak Remaja dalam drama bersiri 4 bahagian Selasa 8.30 malam di Suria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, apa khabar? Boleh silakan. Jemput-jemput apa boleh saya. Yalah. Cik, namanya siapa? Haji Fatimah. Haji Fatimah. Saya. Dah makan Baik. belum? Belum. Belum lagi. Cik, nama saya Intan. Saya tahu. Dari parti PAP untuk JRC Ang Mo Kio. Ya. Kami harap waktu pilihan raya nanti Cik Skarda akan beri kami sokongan. Saya memang sokong tiap tahun. Oh. Cetak 5 tahun. Cetak 5 tahun. Terima kasih banyak, Cik. Terima kasih banyak. Anak Cik berapa? Anak Cik 4. 4 orang. Semua duduk sini ke? Semua duduk sini. Semua duduk sini. Tapi cuci nak minta tolong pada saya. Asal rumah. Asal rumah kenapa? Cik duduk dengan menantu. Menantu, yelah duduklah. Tapi anak Cik lagi 2 belum kahwin. Takkan Cik nak duduk dengan menantu. Selamanya mak Cik ni ibu tunggal. Ibu tunggal. Jadi kalau yang boleh anak perempuan tu di rumah, anak perempuan tu di rumah, nama dia jemputlah masuk. Doktor tak nak masuk tak bagus tau. Saya tak jadi. Masuklah sekejap, kita orang Islam tau. Masuk dengan kasut tak apa. Masuk tak apa, boleh. Boleh. InsyaAllah saya datang jumpa awak. Saya cubalah. Okay, saya tak tolonglah janji, saya cuba. Saya bukan apa, saya nak rumah untuk anak saya, anak dara belum kahwin. Duduk dengan adik ipar. Segan lah. Saya tidur melambat tau. 7 orang tidur macam rumah kampung. Apa? Macam apa, meriah juga kan? Tapi saya tinggal sini, alhamdulillah.
16 ke 17 tahun tak ada satu masalah. Semua jiran alhamdulillah baik. Cina ke India, Melayu semua baik. Itu je lah saya minta tolong daripada rumah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasihlah semua ya. Terima kasih. Serba ringkas, mungkin ada tak pengalaman atau peristiwa yang bagi anda luar biasa lah semasa anda bertemu dengan para penduduk di sini? Ada yang menunjukkan sokongan pada kami. Mereka kata mereka akan menyokong, akan sentiasa berikan sokongan gembira yang kami bertanding, terutama sekali dari kalangan masyarakat Melayu kita. Tadi dilihat seorang makcik tu yang berkata dia rasa gembira lah ada orang Melayu kita yang akan bertanding kali ini. Ada juga yang mungkin agak belum menentu belum tahu sama ada hendak mengundi kami atau mengundi pihak pembangkang. Tapi yang penting kami harus menunjukkan keikhlasan bahawa kami ingin mendengar apakah masalah mereka. Mungkin ada sesuatu yang mereka kurang senangi, yang mereka tidak senang dengan pihak pemerintah. Jadi itu menjadi satu perasaan marah mungkin. Jadi kita cuba fahami, kita cuba mendekati mereka. Baik, saya rasa ini kali pertama dalam hidup anda, dalam masa 9 hari anda mendengar begitu banyak sekali masalah daripada para penduduk atau daripada siapa-siapa jugalah mungkin kalau boleh anda kongsi dengan kami sikit mungkin masalah-masalah yang boleh dianggap kecil ke besar ke, tapi bagi anda ini nampaknya walaupun kecil tapi besar. Seperti yang telah saya katakan, satu masalah tu walaupun kecil atau peribadi, kita sentiasa sedia mendengar. Contohnya, 2 hari yang lalu, saya menemui seorang penduduk, seorang nyonya makcik berbangsa Tionghoa. Dia memberitahu saya bahawa lift tu, apabila lift tu berhenti di tingkatnya, lantai lift tu tidak searas dengan lantai sinilah. Jadi ada gap ada. Jadi waktu itu dia tersandung lalu jatuh dan hidungnya terkena lantai berdarah. Jadi mungkin pada mata kasar ini adalah satu masalah yang kecil. Kerana lantai lift itu tidak searas dengan lantai yang lantai batu ini. Tapi pada penduduk itu adalah masalah besar kerana dia seorang tua, dia jatuh, berdarah, cedera. Jikalau mungkin dia jatuh lebih teruk lagi, mungkin kepalanya retak ke tulangnya retak, itu menjadi masalah yang besar. Jadi walaupun masalah itu didapati pada mata kasar mungkin kecil, kita sentiasa mendengar, kita mengambil berat dan terusnya kita menyuruh pihak Town Council untuk melihat masalah itu dan memastikan bahawa lift tu berhenti searas dengan lantai batu ini. Baik, kalau saya tanyakan pula satu soalan lagi. Apakah anda pernah dimarahi semasa berjalan-jalan, ketuk pintu orang dan sebagainya Ada juga orang yang tidak suka diganggu. Ada juga yang mungkin bukannya penyokong kuat parti tindakan rakyat ni. Ada juga yang mungkin belum membuat keputusan sama ada mereka hendak mengundi parti tindakan rakyat atau parti perubahan Jadi, ada yang kata, tak mau dan tutup pintu. Tapi kita tidak seharusnya mengambil kecil hatilah. Biarkan saja mereka mempunyai hak untuk membuat keputusan sendiri, mempunyai hak untuk memastikan bahawa ini bukan parti yang mereka percayai, tapi parti lain pula. Itu terserahlah. Kita cuba mana yang boleh kita dekati, kita dekati. Please don't speak Mandarin. I don't understand Mandarin. Please work for Speak Teochew and Malay. Speak Malay. Only PAP. Okay. Kejutan atau culture shock yang bagaimana yang anda rasakanlah dalam masa seminggu 2 ini? Kadang-kadang ada juga penduduk di sebuah flat tu, kita lihat mungkin flat 4 bilik. Tapi mungkin dalam flat itu ada 17 orang. Contohnya, semalam saya rasa saya berjumpa dengan seorang penduduk yang di mana mereka duduk di sebuah flat 4 bilik tetapi ada 17 orang di dalamnya. Jadi kami cuba membantu kerana mereka cuba mencari flat sendiri tapi tidak berjaya. Jadi kami mengambil butir-butir lanjut dan menyuruhnya berjumpa kami jikalau kami dilantik di Meet the People session dan kami akan huraikanlah bagaimana kami boleh membantu mereka.
Berapa banyak lagi rumah yang anda perlu habiskan ini hari ya, Datuk Intan? Hari ini mungkin ada lagi dalam 7 atau 8 blok. Sejauh ini kami sudah dapat mengunjungi dalam 7 blok. Jadi kalau satu hari dapat 14 blok tu, hebatlah betul. Okey, baik. Terima kasih, Datuk Intan. Sama-sama. Dah selamat pun saya sampai di kota Kochi di Kerala ini. Minggu ini, Taufik ke Kerala, India. Ikuti pengalaman beliau memancing dengan nelayan-nelayan di sana. Belajar cara mempertahankan diri. Wah, betul ada tepis. Dan alami kehidupan di atas sebuah bot di Alapura. Macam Pirate of the Caribbean. Saksikan Taufik Saleh dalam Homestay, Khamis 8.30 malam di Suria. Rina bosan dengan Asrul. Dia terima Rina sebab bini tua dia tu mandul, tak boleh beranak. Ingat Rina ni apa ke? Ha? Gila buat anak je. Perancangan yang kejam. Kesabaran yang dicabar. Anaklah Rina tak nak balik. Ya, dia tampar dulu tu. Ya, Abang pergilah dekat sana tu. Abang kan sibuk lebih-lebihkan dia sayangan daripada Rina. Saksikan Gelora di Hati Sarah, Khamis 9.30 malam di Suria. Perdebatan. Media baru itu membawa pada. Media baru itu zaman global sosial. Aksi hebat. Tidak! Bukan aku penyebab kematian kita. Saya dapat dari internet. Ini dinamakan plagiat. Dalam meniti dua negara, Brunei dan Singapura. Itu kan lawan tak senonoh. Tak boleh tengok. Haram! 85% dari keuntunganmu. Saksikan Tikian Minda 2011. Jumaat 8.30 malam di Suria. Dr. Intan Azura, kita bertemu lagi ya selepas 2 bulan ya daripada sebelum anda kini sudah sah menjadi seorang anggota parlimen. Pertama sekali ya, apa rasanya menjadi seorang anggota parlimen? Saya rasa dari segi perasaan pelbagai perasaan yang ada pada diri saya agak berkecamuk juga. Rasa teruja kerana ini adalah satu tanggungjawab yang baru. Tambahan pula ada juga rasa takut dan gemetar kerana tiba-tiba saya sedar bahawa ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang besar yang harus saya laksanakan dengan baik. Jadi boleh dikatakan agak berkecamuklah perasaan. Berapa besar rasa takut tersebut ya? Saya rasa hampir sebulan selepas waktu pilihan raya umum itu, saya masih lagi cuba menangani, mengimbangi perasaan takut itu. Tapi alhamdulillah, perlahan-lahan saya rasa saya agak stabil sekarang dari segi saya tahu bagaimana untuk melaksanakan tanggungjawab saya yang telah diberikan. Tak terperanjat lah kita orang. Tak terlalu terperanjat. Pada masa yang sama, ada juga kejutan budaya dari segi, contohnya lah, waktu sesi bertemu penduduk. Terdapat pelbagai isu yang telah diketengahkan oleh para penduduk. Ada juga isu-isu yang agak mungkin baru bagi saya. Saya tidak sedar bahawa isu-isu tersebut boleh diketengahkan kepada seorang anggota parlimen. Contohnya apa ya? Ada yang saya ingat tu, seorang penduduk saya, di mana isterinya telah lari pada rumah. Isterinya seorang warga Cina, telah lari dan menghilangkan diri setelah setahun berumah tangga. Dan dia meminta bantuan lah. Jadi saya tidak sedar bahawa ini juga boleh diketengahkan kepada seorang anggota parlimen. Baik, ramai orang ya, saya kira mungkin bertanya ya, mereka menyifatkan anda sebagai seorang yang lemah lembut ya, sebagai seorang yang tidak agresif lah melihat kepada perawakan anda ya. Apakah anda sekadar seorang ahli akademik yang sebegini saja atau mungkin maksud saya ahli akademik intelektual saja atau mungkin ada banyak lagi tentang Dr. Intan Azura? Apa kebaikan anda? Mungkin kerana saya seorang akademik, ramai yang berpendapat bahawa saya seorang seorang intelektual. Ya. Tapi saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang intelek. Saya rasa saya belum ke tahap itu lagi. Saya seorang yang percaya bahawa saya harus melakukan sesuatu untuk membuktikan itulah kebolehan saya. Itu yang mampu saya lakukan. Dan mungkin pada dasarnya saya nampak seorang yang lembut. Tetapi jikalau saya mahukan sesuatu, saya akan teruskanlah. I will go for it.
Mungkin apa lagi ya yang masyarakat umum ya kurang tahu tentang anda, kurang kenal tentang anda, dan layak untuk mereka tahulah. Dan anda mungkin kau boleh berkongsi dengan kita ya. Mungkin pada dasarnya nampak saya sebagai seorang wanita yang bertudung, mungkin agak lemah lembut ya boleh dikatakan. Tetapi sewaktu di bangku sekolah dahulu saya seorang yang gemar bersukan. Oh. Paling aktif bersukan. Dalam sukan apa itu? Saya adalah seorang kapten softball di Maktab Rendah. Dan juga saya bermain bola keranjang dan handball atau bola keranjang. tangan. Saya tak sangka ya, walaupun tak tinggi tapi masih boleh bermain bola keranjang. Dan hampir dilantik untuk mewakili Maktab Rendah saya dalam bola keranjang. Dr. Intan, kita sekarang berada di kawasan Serangoon North ya, iaitu sebahagian daripada kawasan undi Jalan Kayu yang anda pimpin ya. Anda boleh disifatkan sekarang lah sebagai seorang tok penghulu perempuan lah kawasan undi ini ya. Berapa sering anda jalan-jalan ke sini? Sejak waktu pilihan raya umum 7 Mei, hampir 2 bulan ya. Saya rasa sekurang-kurangnya seminggu tu mungkin 2 kali lah, sekurang-kurangnya. Kadang-kala mungkin saya ke sini hampir setiap hari dari Isnin hingga Jumaat. Kalau hujung minggu tu tidak boleh dikatakan lah. Pasti hari Sabtu, hari Ahad mesti ada acara ya di sini ataupun di Ang Mo Kio ataupun di Buangkok. Mungkin boleh dikatakan hampir 50% daripada masa saya. Saya pastikan saya membuat kerja-kerja anggota parlimen ya, terutama di kawasan undi sini. Baik, mungkin apa agaknya kaedah-kaedah tidak konvensional ya, atau mungkin kaedah-kaedah baru yang anda sebagai orang baru ya melihat daripada kacamata yang lain yang berbeza ya, cuba mahu menerapkan dari segi mendekati penduduk ini? Saya rasa mungkin sebagai seorang yang baru ya, yang tidak mempunyai, boleh dikatakan no baggage. Saya lebih suka melibatkan para penduduk, mendapatkan pendapat mereka, apakah maklum balas dari mereka. Dalam bidang? Apapun, sama ada isu-isu municipal mengenai kebersihan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga hingga ke pembinaan struktur, infrastruktur. Sama ada tempat meletak kereta yang bertingkat dan sebagainya. Mungkin saya seorang yang baru dan saya percaya bahawa saya harus mendengar dan menimbang dan mempelajari. Tapi pada masa yang sama, saya juga telah dinasihatkan tidak semuanya harus melibatkan dialog. Kadang-kadang ada keputusan yang harus diambil tanpa dialog dengan para penduduk. Contoh-contohnya? Contohnya, kalau kita perlukan lift upgrading itu harus melibatkan undian daripada para penduduk. Tetapi jikalau kita hendak membina tempat meletak kereta yang bertingkat, itu tidak semestinya memerlukan undian kerana para penduduk tidak membayar untuk menubuhkan tempat meletak kereta yang bertingkat itu. Anda seorang AP bagi GRC Ang Mo Kio ya, dan ketuanya ialah tak lain dan tak bukan PM Lee Hsien Loong. Ingin saya tanyakan ya, apa yang sudah dalam masa 2 bulan ini ya anda pelajari daripada beliau? Apa yang boleh dipelajari adalah beliau seorang yang very hands-on, turun padang ya. Sebelum ini, pada mulanya saya berpendapat bahawa seorang Perdana Menteri tidak mempunyai masa untuk, contohnya untuk bertemu penduduk waktu sesi bertemu penduduk, kerana beliau seorang Perdana Menteri begitu sibuk sekali. Tetapi itu tidak benar kerana PM Lee Hsien Loong sendiri datang untuk sesi bertemu penduduk walaupun beliau sibuk sekali, dan akan berada di waktu sesi bertemu penduduk tu hingga waktu 1 pagi, 1:30 pagi. 1 pagi? Saya. Jadi saya agak terkejut jugalah bahawa beliau boleh memperuntukkan masa untuk berbuat sedemikian. Tapi saya faham bahawa beliau berbuat demikian kerana beliau mahu memahami apakah masalah yang dihadapi para penduduk dan lebih memahami apakah impak dasar-dasar yang telah dilaksanakan.
Dr. Intan, hakikatnya sekarang ini 3 daripada 11 AP Melayu PAP adalah orang perempuan ya atau wanita ya. Bukan sedikit ya, sekitar 30%. Sejauh mana ya formula baru ini akan juga ya bermakna lebih banyak isu-isu wanita atau isu-isu perempuan akan dikeluarkan atau akan disuarakan? Saya rasa selama ini, sebelum ini, kita mempunyai 2 orang PAP, anggota Parlimen PAP iaitu Cik Halimah dan Dr. Fatimah. Ketika mereka dalam Parlimen, walaupun cuma 2 orang wanita Melayu, banyak yang telah dicapai mengenai isu-isu wanita. Tapi saya rasa insya-Allah dengan adanya diri saya, kami akan berusaha dengan lebih lagi untuk memastikan kaum wanita tidak dipinggirkan dan ada isu-isu yang belum dapat dihuraikan yang boleh diketengahkan dan dihuraikan dengan Misalnya lebih baik. isu-isu bagaimana? Contohnya mengenai bagi wanita Melayu Islam ya, ada fatwa baru mengenai CPF atau hak rumah yang telah dikeluarkan untuk memastikan kaum wanita tidak dipinggirkan, tidak kehilangan harta mereka. Banyak lagi yang boleh dilakukan, contohnya bagi ibu-ibu tunggal ataupun kaum wanita yang sudah bercerai daripada suami. Mungkin kita boleh memastikan bahawa mereka dapat berdikari dan tidak semestinya harus bergantung kepada suami atau seseorang untuk memastikan keluarga mereka itu dapat berdikari dan mengarungi hidup dengan lebih selesa. Baik, kita berada di tengah-tengah flat HDB di sini ya. Ingin saya dapatkan komen daripada anda kalau boleh ya, apa agaknya wawasan anda, visi anda di akhir penggal 5 tahun anda sebagai seorang MP ini. Kalau kita lihat contohnya di Serangoon North Avenue 4 ni, ini adalah sebuah estet perumahan yang tidak begitu baru dan tidak begitu lama. Dalam jangkaan 15 tahun ya, umur estet perumahan ini. Dan sewaktu ia mula dibina, mungkin tidak diketahui bahawa estet ini akan berkembang dengan begitu pesat sekali. Jadi kalau kita lihat dari segi penggunaan tanah di sini agak sempit, tidak ada tempat untuk mendirikan contohnya sebuah pusat membeli belah ataupun sebuah taman riada. Tidak ada tempatnya. Jadi saya harap dari sekarang hingga mungkin 5 tahun sebelum pilihan raya umum yang akan datang, saya dapat memberikan para penduduk saya sesuatu yang mereka boleh membanggakan, di mana mereka boleh merasakan bahawa estet perumahan ini lebih lengkap. Jikalau boleh mendirikan sebuah pusat membeli belah, itu amat baik kerana itu adalah di antara yang diminta oleh para penduduk saya. Dan sekarang seperti keperluan asas ya. Ya, saya. Pasar memang tidak ada. Kita cuma ada pasar serba nikah. Dan yang boleh saya harapkan juga adalah untuk rangkaian bas di sini lebih dipertingkatkan, lebih banyak bas, khidmat bas diberikan untuk estet perumahan ini. Kerana kita lihat di sini tidak ada stesen MRT. Stesen MRT agak jauh. Jadi rangkaian bas tu harus diperkukuhkan lah, harus lebih banyak khidmat bas diberikan supaya jikalau di sini tidak ada kemudahan, sekurang-kurangnya para penduduk dapat pergi ke estet lain melalui khidmat bas yang baik untuk mendapatkan kemudahan itu. Dr. Intan Azura, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita. Terima kasih banyak, Daud.
Northwest Interior Design berkongsi berita bersama anda.